Pepatah orang dahulu ada mengatakan, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sesekali. Sama juga dengan hubungan persahabatan. Pada 24 Mei 2001, kawan baik aku Laila telah selamat pulang ke rahmatullah. Sejak dari tingkatan 1, aku, Laila dan Hanis bersahabat baik. Selepas peperiksaan SPM, kami bertiga mendapat tawaran sambung belajar di universiti yang sama. Cuma di dalam jurusan yang berbeza. Kami bertiga decide untuk menyewa rumah dan tinggal bersama-sama. Well, dalam tempoh setahun tu semuanya baik-baik sahaja. Sehinggalah aku dapat tahu yang Hanis mempunyai teman lelaki dalam diam. Pada satu hari, aku dan Laila terserempak dengan Hanis yang berada di luar dengan seorang lelaki. Aku dan Laila kemudiannya mula bertegur sapa. Hanis dengan nada yang segan mula memperkenalkan teman lelakinya yang bernama Akmal. Tetapi apa yang membuat aku rasa pelik pada Akmal adalah apabila dia mula memandang Laila dengan pandangan yang sangat berbeza. Dan sejak daripada hari itu, aku perasan perubahan sikap Hanis yang semakin dingin terhadap Laila di rumah. Hampir setiap malam, aku selalu dengar Hanis bergaduh di telefon dengan Akmal sambil menangis. Sehinggalah satu hari, Laila mula memberitahu Hanis yang Akmal mula mengganggunya dengan panggilan-panggilan telefon. Sedangkan Laila tidak pernah sekalipun bercakap dengan Akmal di luar kampus. Aku percayakan Laila, dia bukan perempuan seperti itu. Sejak daripada hari itu, aku nampak perubahan yang sangat drastik pada Hanis. Dan dia juga mula menjauhkan diri daripada aku dan Laila. Aku dan Laila mula risau, tetapi kami hanya mampu meneruskan hari kami seperti biasa. Sehinggalah pada suatu hari, Laila mengadu dengan aku yang perutnya mula rasa sakit yang teramat sangat. Aku fikirkan yang Laila hanya sakit biasa, tapi lama-kelamaan aku lihat yang keadaan fizikal Laila semakin hari semakin teruk. Laila kelihatan semakin kurus dan kulitnya putih kemerahan mula menjadi kusam dan gelap. Aku bingung. Aku sudah membawa Laila ke hospital, tetapi doktor masih gagal untuk mengesahkan kondisi Laila. Laila tidak membenarkan aku menelefon kedua ibu bapanya kerana ia mungkin akan membuatkan mereka lebih risau. Pada waktu itu, hanya aku sahaja yang menjaga Laila. Hanis tidak langsung bertegur sapa dengan kami di rumah. Pada malam itu, aku tidur agak lambat untuk menyiapkan beberapa tugasan yang diberi oleh pensyarah. Aku terdengar bunyi hentakan kuat pada almari dapur. Aku keluar untuk melihat jika ada apa-apa yang berlaku. Sampai aku di dapur, aku terkejut melihat Laila berdiri di atas almari dapur sambil memandang tepat ke arah aku. Aku berulang kali memanggil Hanis untuk meminta tolong, tetapi gagal. Aku kemudiannya terpaksa meminta pertolongan daripada jiran sebelah rumah aku. Sewaktu aku kembali semula ke dalam rumah bersama jiran aku, Laila hilang. Aku kemudian pergi ke bilik Laila. Sampai aku di biliknya, aku perasan badan Laila mula merengkut sambil memandang aku dan jiran aku yang berada di pintu biliknya. Ini bukan sakit biasa. Aku tergamam. Jiran aku kemudiannya mula membaca ayat-ayat kursi dan aku hanya mampu terduduk melihat Laila yang kemudiannya memuntahkan darah. Aku akhirnya terpaksa menelefon kedua ibu bapa Laila. Keesokan paginya, ibu bapa Laila mula mengambil Laila untuk pulang ke rumah. Tak lama selepas itu, Hanis mula keluar daripada biliknya dan dia bertanyakan di mana Laila. Aku pada waktu itu sebenarnya sangat marah pada Hanis. Tergamak dia berdiam diri. Beberapa hari selepas itu, aku mula melawat Laila di rumah kedua ibu bapanya. Ibu Laila mula menangis sambil mengenangkan perubahan sikap Laila selepas saja pulang daripada rumah sewa kami. Setiap kali azan maghrib, Laila akan berteriak seperti orang yang kena seksa. Ada satu masa juga, Laila cuba untuk memakan najisnya sendiri. Sampailah satu hari, bapa Laila menjemput seorang ustaz datang ke rumah untuk mengubati Laila. Sampai je ustaz itu di rumah, Laila mula meracau dan menghalau ustaz itu keluar daripada rumahnya. Selepas ustaz tersebut mula mengubatkan Laila, Laila mula memuntahkan objek-objek yang aneh, termasuklah paku, beberapa kepingan besi, rambut serta cebisan kain kuning. Aku dah agak. Ada seseorang yang menghantar benda yang tak elok pada Laila. Ustaz itu mula menunjukkan yang ini adalah hasil daripada santau yang telah dihantar oleh seseorang yang mahukan Laila mati. Dan ustaz itu ada juga memberitahu yang ini adalah hasil daripada kerja tangan orang yang terdekat dengan Laila, yang semestinya bukan aku. Aku pulang ke rumah sewa aku dengan keadaan yang sedih dan bingung. Sampai je aku di depan pintu rumah pada petang itu, aku ternampak pintu bilik Hanis terbuka. Aku terbau busuk seakan bau najis. Aku kemudian melihat ke dalam bilik Hanis. Ya Allah, Hanis pingsan.
Aku keluar daripada rumah dan meminta pertolongan jiran-jiran aku. Aku kemudian masuk semula ke dalam bilik Anis. Namun aku terkejut apabila aku perasan yang bilik Anis dipenuhi dengan najis-najis kering. Aku ternampak beberapa lilin yang dibakar di atas lantai dan terdapat satu patung yang diikat dan dicucuk dengan berbulu jarum. Aku kemudian ternampak gambar Laila di atas patung tersebut. Jadi maknanya pelakunya selama ni adalah Anis, kawan baik aku dan Laila sendiri. Anis kemudian dikejarkan ke hospital selepas itu. Pada malam itu juga aku mendapat panggilan telefon daripada ibu Laila yang mengatakan Laila telah meninggal dunia. Aku tak mampu berkata apa-apa. Apa salah Laila buat pada kau, Anis? Kenapa Laila? Kawan baik kau dan aku. Beberapa hari selepas itu, aku melawat Hanis di hospital untuk mendapatkan jawapan. Aku kemudian menyoal Hanis dan berkata, kenapa kau buat semua ni pada Laila, Hanis? Apa salah Laila pada kau? Laila dah meninggal dunia. Kau tahu tak? Hanis kemudian tanpa rasa bersalah berkata, aku buat semua ni sebab dendam. Akmal pernah ugut untuk tinggalkan aku semata-mata untuk Laila. Semuanya tak habis tentang Laila. Aku benci dia. Aku benci Laila. Aku lega Laila dah mati. Aku sangat terkejut selepas mendengar apa yang Hanis katakan tadi. Aku tak mampu kata apa-apa. Aku rasa sangat sedih dan marah. Aku akhirnya decide untuk keluar daripada rumah sewa tersebut. Dan sejak kejadian itu, aku langsung tidak mendengar khabar daripada Hanis. Okay guys, so what do you guys think about this? Let me know. If you guys nak lagi cerita-cerita seram, jangan lupa untuk subscribe and like this video, okay?